Okey, guys. Salam sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada pengacara majlis, Encik Sufian selaku pensyarah yang dihormati, rakan panelis dan juga hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Tai Encik diberi kepercayaan bukan sahaja sebagai moderator dalam forum ini tetapi juga sebagai salah seorang panel yang akan berkongsi pandangan dan dapatan berkaitan topik kita pada hari ini. Saya ingin mengajak rakan panelis untuk menyelami satu tajuk yang sangat penting dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak yang bertemakan Bacalah Anakku, Bacalah Dunia. Bersama saya pada hari ini terdapat dua orang panelis yang sangat berpengetahuan. Mereka akan turut serta dalam perbincangan ini. Sebelum kita memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memberikan peluang kepada mereka untuk memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Mari kita bermula dengan rakan panelis yang berada di sebelah kanan saya, iaitu Saudari Tang Alaistan Shani. Dengan segala hormatnya, mempersilakan saudari untuk memperkenalkan diri kepada hadirin yang dihormati. Terima kasih kepada rakan panelis. Salam sejahtera semua. Saya berasa amat berbesar hati kerana dapat hadir ke sesi forum kita pada hari ini. Nama saya Tang Alaistan Shani dari Unit PKK Ambilan Ogos 2024-2029 IBG KTAA. Terima kasih kepada saudari Tang. Seterusnya kepada rakan panelis yang berada di sebelah kiri saya, iaitu saudari Niveta. Dengan segala hormatnya, mempersilakan saudari untuk memperkenalkan diri kepada hadirin yang dihormati sekalian. Salam sejahtera kepada semua panelis dan hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyertai forum ini yang bermakna pada hari ini. Nama saya Nivita Rajaratnam dari Unit PKK Ambilan Ogos 2024-2029 dari IPG KTA. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara panelis dan juga hadirin yang dihormati sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Kami berharap sesi perbincangan kami pada hari ini mampu memberikan pandangan yang bermanfaat kepada kita semua. Hari ini kami akan meneliti satu isu yang sangat hangat dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, iaitu isu kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak peringkat awal, khususnya di taska dan prasekolah. Namun begitu, sebelum kita melangkah ke isu tersebut, izinkan saya membuka perbincangan ini dengan satu perkara yang asas yang menjadi tunjang kepada kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak iaitu isu kemahiran bahasa Melayu. Hal ini disebabkan oleh tanpa penguasaan bahasa yang baik adalah mustahil kepada kanak-kanak untuk menguasai kemahiran membaca dengan berkesan. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa Melayu bukan sahaja sebagai bahasa kebangsaan tetapi juga sebagai medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan negara kita. Namun begitu, relitinya menunjukkan bahawa ramai kanak-kanak yang memasuki taska dan prasekolah masih mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang lemah. Menurut laporan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2020 yang menunjukkan bahawa ramai kanak-kanak di prasekolah menghadapi cabaran dalam menyebut bunyi huruf yang tepat dan berkomunikasi dengan yakin dengan menggunakan bahasa Melayu. Tanpa asas bahasa yang kukuh, kanak-kanak akan menghadapi kesukaran dalam mengekspresi perasaan, memahami arahan dan juga mengikuti aktiviti pembelajaran dengan lebih efektif. Tambahan pula, menurut kajian oleh NASU ETL pada tahun 2023, turut mendapati bahawa kanak-kanak yang lemah dalam penguasaan bahasa akan sering gagal dalam membaca ayat mudah dalam artikel. Fenomena ini lebih ketara di kawasan bandar kerana kanak-kanak lebih cenderung untuk bertutur dengan menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda mereka sehingga menjadikan bahasa Melayu bukan lagi bahasa utama dalam komunikasi seharian. Isu ini telah membawa kesan besar kepada penguasaan literasi awal kanak-kanak kerana kelemahan dalam penguasaan bahasa akan melambatkan proses penguasaan kemahiran membaca dan menulis kanak-kanak. Maka, hanya dengan penguasaan bahasa yang kukuh, barulah kemahiran membaca dapat dibangunkan dengan lebih berkesan dan efektif.
Untuk menghuraikan dengan lebih lanjut tentang isu kemahiran bahasa Melayu ini, saya ingin mempersilakan Saudari Tang untuk memperincikan lagi isu ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Tai. Kemahiran bahasa Melayu merupakan satu asas yang penting dalam proses pembelajaran dan juga perkembangan intelektual kanak-kanak. Namun begitu, realitinya adalah ramai kanak-kanak masih lemah dalam penguasaan bahasa ini dengan baik. Isu ini bukan sekadar melibatkan aspek tata bahasa atau ejaan, tetapi turut merangkumi kosakata yang terhad, sebutan yang tidak jelas dan kesukaran dalam memahami struktur ayat yang lebih kompleks. Kelemahan dalam penguasaan bahasa Melayu ini memberi kesan langsung kepada prestasi murid dalam berbagai subjek. Pertama, mereka suka untuk memahami arahan soalan seperti huraikan atau terangkan, lalu menjawab secara ringkas tanpa menepati kehendak soalan. Misalnya, apabila soalan meminta huraikan faktor hujan asid, murid yang tidak memahami soalan mungkin hanya menyeranakan faktor tanpa memberi penjelasan lanjut. Menurut kajian Nur Asman dan Suhaimi pada tahun 2009, penguasaan bahasa seseorang pelajar amat bergantung kepada kosakata yang dimiliki dalam bahasa tersebut. Kajian Ghazali Yusri ETAL pada tahun 2019 juga menyokong hujah tersebut dengan menyatakan bahawa penggunaan bahasa dalam apa-jua aspek sama ada pertuturan, penulisan, pendengaran ataupun pembacaan memerlukan jumlah kosakata yang mencukupi. Bagaimana pula dengan pandangan Saudari Nivita? Apakah pandangan anda dalam isu ini? Bagi meneruskan perbincangan yang diterangkan secara perinci sebelum ini, izinkan saya menerangkan dengan lebih lanjut impak isu kemahiran membaca dalam terhadap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak peringkat awal. Dan seperti yang kita tahu, bahasa Melayu bukan sahaja mengenal huruf dan menyebut perkataan, malah ia juga satu proses yang memberi sumbangan besar kepada keseluruhan bahasa kanak-kanak dari kecil lagi. Jadi proses yang kanak-kanak yang tidak kanak-kanak yang tidak mahir dalam proses bahasa ini, mereka akan kehilangan kemahiran berbahasa dalam kemahiran membaca dari kecil. Jadi mereka akan susah untuk mendapat ilmu yang senang didapati dari peringkat awal, yang menjadikan mereka suka untuk sambung pada peringkat persekolahan mereka. Maka mereka yang tidak menguasai kemahiran membaca ini akan berasa rendah diri, terutamanya apabila cikgu mengarahkan mereka untuk membaca satu sesi pembacaan atau satu sesi pembacaan atau semasa dalam kumpulan. Mereka akan malu untuk mencuba dan mereka tidak mempunyai keinginan kerana mereka tidak yakin untuk membaca dalam kelas dengan rakan sebayanya. Dan ini akan menjadikan mereka menjauhkan diri daripada situasi seperti aktiviti membaca dalam kelas. Dan kajian Aisyah Kasim pada 2015 menunjukkan bahawa perasaan malu, rendah diri dan kurang keyakinan diri akan terbentuk dalam diri seseorang kanak-kanak apabila mereka masuki alam persekolahan yang formal, iaitu pada tahun 1 dan selanjutnya. Dan seterusnya, kita juga perlu tahu yang memahami kelemahan membaca bahasa Melayu memberikan kesan kepada kemahiran menulis juga, di mana kanak-kanak yang tidak didedahkan dengan kemahiran tidak didedahkan dengan bahan bacaan yang sesuai,
mereka tidak cenderung untuk menulis apa yang mereka faham daripada penyataan yang guru suruh dalam kelas. Jadi ini menyukarkan mereka untuk menulis pantun yang lengkap ataupun menghasilkan karangan yang lengkap semasa mereka memasuki alam persekolahan yang formal, iaitu pada tahun 1. Dan oleh itu dalam kajian Amir dan Chiu pada 2023 mendapati bahawa tahap penguasaan kemahiran literasi menulis ini dalam kalangan tahun murid 1 masih rendah, terutamanya dalam aspek pembinaan pantun dan penggunaan kosakata yang sesuai. Oleh itu, ini adalah penting kita sedar bahawa kemahiran membaca ini dan menulis adalah berkait rapat, dan guru perlulah membantu mereka secara seluruh dan serentak bagi memantapkan kemahiran membaca dan menulis. Oleh itu, mereka tidak ketinggalan dalam kelas dan mereka dapat melanjutkan kemahiran membaca dan menulis ini secara menyeluruh, dan mereka ini dapat mengembangkan aspek kemahiran fizikal, aspek kemahiran membaca dan menulis di peringkat seterusnya. Terima kasih kepada semua panelis atas perkongsian yang amat jelas dan penuh berinformasi ini. Isu kemahiran bahasa Melayu akhirnya membawa kesan besar kepada kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak. Sehubungan itu, marilah kita telusuri pula isu yang menjadi tunjang kepada pencapaian akademik dan perkembangan holistik kanak-kanak, iaitu isu kemahiran membaca. Walaupun membaca dilihat sebagai kemahiran asas, namunnya sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikuasai oleh kanak-kanak yang masih berada pada tahap perkembangan yang awal. Menurut laporan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2023 yang mendapati bahawa kira-kira 20% murid tahun 1 masih belum menguasai kemahiran membaca dan tidak mampu membaca dengan lancar walaupun mereka telah mengikuti atau menerima pendidikan di prasekolah. Hal ini telah menunjukkan bahawa pendekatan literasi awal kemahiran membaca yang diamalkan masih belum menguasai dan mencapai tahap berkesan dan menyeluruh. Menurut kajian oleh Manaf dan Bakar pada tahun 2022, turut menyokong dapatan kajian ini dengan menyatakan bahawa kanak-kanak yang lemah dalam membaca ini sering keliru terhadap huruf yang hampir sama bentuknya seperti huruf B dan D, huruf N dan N, serta tidak mampu membezakan antara huruf besar dan huruf kecil. Hal ini turut menjejaskan kelancaran bacaan mereka dan menyebabkan kanak-kanak tidak mampu menguasai kemahiran membaca dengan sepenuhnya mengikut tahap perkembangan mereka. Tambahan pula, rangsangan pembelajaran awal di taska dan prasekolah kadang-kala tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematik. Hal ini disebabkan oleh bukan semua pendidik dan pengasuh menerima atau mendapat latihan khusus dalam pendekatan literasi awal kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak yang berkesan untuk menyokong perkembangan kemahiran membaca kanak-kanak. Justru, latihan berterusan yang diterima oleh pendidik adalah berkait rapat dengan kualiti kemahiran membaca yang diterima oleh kanak-kanak. Jadi, saya percaya rakan panelis Tang mempunyai pandangan yang lebih mendalam terhadap isu kemahiran membaca terhadap perkembangan kanak-kanak. Jadi, saya mempersilakan saudari Tang untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Terima kasih kepada rakan panelis saudari Tai. Saya amat bersetuju bahawa kemahiran membaca merupakan asas kepada kejayaan pembelajaran kanak-kanak. Tanpa asas yang kukuh ini, murid akan menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan akademik ataupun sosial. Jadi, marilah kita lihat lebih lanjut apakah isu lain yang mungkin akan berlaku. Apabila kemahiran membaca ini tidak dikuasai dengan baik, maka proses pembelajaran ini mungkin akan menjadi satu beban emosional bagi murid. Ini kerana
Setiap kali mereka membuka buku teks atau lembaran latihan, rasa kekeliruan atau kekecewaan ini akan segera timbul apabila mereka gagal memahami isi kandungan. Rasa tertekan ini juga akan berulang setiap hari di dalam kelas apabila mereka membaca arahan soalan tugasan, menyalin nota atau mengikuti bahan bacaan di papan putih. Dan ini juga akan menimbulkan perasaan bosan secara mendalam dalam diri mereka. Daripada melihat proses pembelajaran sebagai satu peluang untuk berkembang, mereka mula mengaitkannya dengan pengalaman negatif dan juga keletihan mental. Menurut Maruf dan Haslinda pada tahun 2004, kehilangan motivasi merupakan keadaan dalaman yang menggerak dan memberi arah kepada perasaan, pemikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam hal ini, kehilangan motivasi akan menyebabkan seseorang pelajar mula mengelakkan tugasan membaca dan bergantung sepenuhnya kepada penerangan guru. Mereka sering menyerahkan kerja rumah tanpa memahami soalan, mudah hilang fokus dalam kelas serta enggan bertanya kerana malu. Jadi, sikap ini akan menjejaskan penglibatan aktif mereka dalam pembelajaran serta mencemarkan persepsi guru yang mula melihat mereka sebagai kurang berminat dalam pembelajaran. Dari segi akademik pula, kehilangan motivasi bermakna murid tidak akan membuat ulang kaji atau mencari bahan tambahan di luar silibus. Ini kerana mereka kurang berdikari untuk mencari jawapan atau bahan rujukan apabila menghadapi soalan yang lebih sukar. Justeru, kehilangan motivasi ini amat berkait rapat dengan cabaran membaca dan menular ke seluruh aspek pembelajaran dan perkembangan diri murid. Seterusnya, saya ingin menjemput saudari Niwita untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, kesukaran memahami teks merupakan antara isu utama dalam penguasaan membaca dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Ramai kanak-kanak boleh membaca secara mekanis tetapi gagal memahami maksud teks tersurat dan tersirat yang terdapat dalam penyataan tersebut. Dan antara punca utama isu ini adalah perbendaharaan kata yang terhad, kurang kemahiran berfikir secara kritis dan kurang pendedahan kepada pelbagai jenis teks. Dan sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mungkin boleh membaca petikan tentang perubahan iklim tetapi mereka tidak dapat menerangkan maksud sebenar atau membuat inference daripada penyataan teks tersebut. Dan kajian menunjukkan kegagalan memahami kandungan maklumat dalam teks yang dibaca merupakan antara masalah utama dalam seseorang kanak-kanak itu, dan keadaan ini membimbangkan kerana ia mungkin mencerminkan prestasi akademik keseluruhan seseorang kanak-kanak. Dan isu penguasaan membaca dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia merupakan antara satu cabaran yang ketara, dan lebih-lebih lagi jika pelajar hanya mampu membaca secara mekanis tanpa memahami maksud isi tersirat dan isi tersurat. Dan sebagai contohnya, kajian di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Batu Cave mendapati murid yang lemah dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua menghadapi kesukaran untuk memahami teks yang dibaca. Dan faktor-faktornya adalah daripada perbendaharaan kata yang terhad, kekurangan kemahiran berfikir secara kritis dan pendedahan yang tidak mencukupi dari segi jenis teks yang menyumbang kepada masalah ini. Tapi dalam realiti ini, pada pendidikan awal hari ini, ramai kanak-kanak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca walaupun sudah memasuki alam persekolahan. Dan ini berpunca daripada pendedahan kepada bahan bacaan yang tidak sesuai dan persekitaran rumah yang tidak menyokong kepada literasi awal mereka. Dan seterusnya, kegagalan untuk menguasai kemahiran membaca pada usia muda boleh memberikan kesan negatif yang berpanjangan, di mana kanak-kanak akan lambat untuk membaca dan mereka akan
ketinggalan berbanding dengan rakan sekelas mereka. Dan ini juga dapat mengurangkan keyakinan diri dan mereka akan kurang bermotivasi. Dan ini juga dapat memberikan kesan daripada kesan dari segi malu, kecewa atau cemas setiap kali mereka menghadapi aktiviti membaca dalam kelas, dan akhirnya pembelajaran mereka tidak menyeluruh dan mereka tidak mendapat pengalaman yang pengalaman yang meyakinkan kepada diri mereka. Terima kasih kepada saudari Nimita. Sekarang izinkan saya pula mengupas kesan yang disebabkan oleh isu kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pada pendapat saya, kesan daripada isu kemahiran membaca dapat dilihat dari segi perkembangan kognitif dan keupayaan berfikir kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh membaca bukan sekadar menyebut huruf atau perkataan sahaja, tetapi juga melibatkan proses mental yang merangsang otak untuk berfikir secara aktif dan memahami konsep asas. Kanak-kanak yang mahir dalam membaca berupaya mengembangkan daya imajinasi, kreativiti dan juga pemikiran logik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada masa depan. Menurut kajian oleh Hamidah dan Simatupang pada tahun 2020, turut menyatakan bahawa kanak-kanak yang lemah dalam membaca menunjukkan prestasi yang rendah dalam aktiviti kognitif seperti tidak mampu menyelesaikan teka-teki yang mudah dan juga tidak mampu mengenal pola. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak mampu mengaitkan maklumat baharu dengan pengetahuan yang sedia ada. Lebih membimbangkan, isu tidak menguasai kemahiran membaca seperti tidak mampu mengenal suku kata dalam kalangan kanak-kanak akan menjejaskan prestasi kanak-kanak dalam semua mata pelajaran. Kajian oleh Zamri pada tahun 2021 turut menyokong hujah tersebut dengan menyatakan bahawa kanak-kanak tidak memahami isi pelajaran yang diajar oleh guru apabila mereka tidak tahu membaca. Hal ini turut menyumbang kepada kececeran kanak-kanak dalam pembelajaran dan juga menyekat perkembangan daya pemikiran mereka. Tegasnya, isu kemahiran membaca turut membawa kecabaran besar dalam perkembangan kognitif dan keupayaan berfikir kanak-kanak untuk menyembangkan potensi intelektual mereka. Tanpa keupayaan untuk memahami dan mengolah maklumat bertulis, proses pembelajaran kanak-kanak akan menjadi lebih pasif dan kurang berkesan. Maka, ia adalah penting untuk pendidik memberi perhatian terhadap penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak pada peringkat awal kerana ia merupakan asas kepada pembentukan minda yang lebih kreatif, kritis dan berdaya saing. Jadi, bagaimana pula pandangan saudari Tang tentang kesan akibat isu kemahiran membaca terhadap perkembangan kanak-kanak? Terima kasih saudari Tai. Pada pandangan saya, kesan paling ketara apabila ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik ialah mereka tidak melihat membaca sebagai sesuatu yang menyeronokkan atau bernilai. Mereka tidak melihat membaca ini sebagai satu aktiviti rutin ataupun hobi yang berfaedah. Sebaliknya, melihatnya sebagai satu tugasan yang membosankan serta kerja yang perlu dilakukan apabila belajar di sekolah. Apabila minat terhadap membaca ini tidak diwujud, maka pembacaan akan menjadi sangat terhad dan tidak konsisten. Akibatnya, kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak ini tidak dapat berkembang secara menyeluruh. Kemahiran membaca ini bukan sahaja mengeja atau menyebut perkataan, tetapi turut merangkumi aspek pemahaman teks, menangkap isi tersirat serta menghubungkan isi bacaan dengan pengetahuan sedia ada. Tanpa kemahiran membaca ini, murid akan sukar untuk mengikuti arahan soalan, menjawab soalan pemahaman serta menulis sebuah karangan yang baik. Tambahan pula, kelemahan dalam membaca ini juga akan menjejaskan prestasi murid dalam subjek yang lain seperti subjek sains atau subjek matematik yang memerlukan kefahaman maklumat bertulis. Menurut Amanda Sharp pada tahun 2015 mendapati bahawa kanak-kanak yang dibacakan buku selama 30 minit setiap hari sebelum memasuki ke dalam tadika menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik berbanding dengan mereka yang
tidak mendapat pendedahan membaca awal. Justru ini menekankan lagi betapa pentingnya ibu bapa membaca buku bersama anak-anak sejak usia muda lagi. Justru ketiadaan budaya amalan membaca di rumah ini akan memberi kesan negatif terhadap perkembangan sosial dan akademik kanak-kanak. Maka ibu bapa wajar menjadi pencetus dalam membina minat kanak-kanak terhadap amalan membaca. Seterusnya saya ingin mempersilakan saudara Nivita untuk menghuraikan kesan-kesan yang lain. Dan saya setuju dengan pandangan anda semua. Kemajuan teknologi pada masa kini telah banyak mengubah cara seorang kanak-kanak memperoleh dan memproses maklumat, termasuk dari aspek kemahiran membaca. Dengan kemunculan pelbagai platform seperti laman sesawang, e-book dan media sosial, gaya membaca juga turut berubah dengan membaca secara teliti dan perlahan kepada membaca dengan pantas. Dan walaupun perubahan ini mempercepatkan capaian maklumat dan ia turut membawa isu yang membimbangkan, iaitu kemerosotan tahap pemahaman dan tumpuan dalam kalangan pembaca, khususnya kanak-kanak. Dan gaya bacaan digital selalunya melibatkan scroll secara pantas dan memfokuskan hanya pada tajuk atau kandungan penting. Dan ini menyebabkan pembaca tidak benar-benar memahami keseluruhan teks kerana mereka cenderung melangkau maklumat yang lebih penting dan mereka menganggap setengah maklumat ini adalah remeh atau terlalu panjang untuk dibaca. Dan dalam jangka masa yang panjang, amalan ini dapat membentuk tabiat membaca yang lebih cetek, di mana pembaca hanya menangkap setengah maklumat yang terdapat pada permukaan tanpa mendalami makna yang lebih mendalam. Dan ini dapat dilihat sekiranya pelajar suka menjawab soalan pemahaman atau memberikan pendapat daripada teks yang dibaca di dalam kelas. Dan ini kerana mereka belum benar-benar menelitikan maklumat yang dibaca dan pendedahan skrin kepada aplikasi lain atau fungsi pemberitahuan atau notification yang dipanggil notification akan menghalang mereka untuk membaca secara mendalam. Dan ini akan menjadikan mereka bergesa-gesa untuk membaca sesetengah teks dan mereka tidak faham dari segi pemahaman mereka. Dan seterusnya, ramai pelajar terutamanya pada generasi kini, mereka lebih membaca atau scroll bahan pembacaan mereka dan berbanding mereka menghabiskan bacaan mereka menggunakan buku teks yang tradisional, di mana seperti buku teks dari sekolah ataupun yang dibeli di kedai buku. Dan kandungan digital seperti artikel, berita dan infografik biasanya ringkas dan pantas dan sesuai dengan gaya hidup moden ini. Dan selain itu, kebanyakan pelajar ini mereka selesa menggunakan telefon pintar atau tablet yang boleh memuat naikkan buku yang bercetak ataupun yang dianggap berat, dan ini akan mereka berasa buku yang bercetak dan bercetak ini adalah ketinggalan zaman, dan mereka mengikuti trend semasa di mana zaman moden ini lebih menggunakan buku digital. Dan buku fizikal ini dijadikan sebagai keperluan satu keperluan di mana mereka menjadikan buku fizikal ini sebagai satu pilihan
tetapi dari dulu buku fizikal ini dijadikan keperluan untuk setiap kanak-kanak di sekolah. Dan walaupun teknologi ini membawa banyak faedah kepada dunia pendidikan dan pembaca, dan kesan terhadap pemahaman dan tumpuan serta membaca buku fizikal tidak boleh dipandang remeh, dan jika dibiarkan tanpa bimbingan atau kawalan, generasi akan datang mereka hilang dalam kemahiran membaca, di mana mereka hanya membaca secara pantas dan tidak mendapatkan maklumat yang lebih bermakna. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan panelis dan juga hadirin yang dikasihi sekalian. Tidak lupa juga kepada semua hadirin yang dikasihi sekalian kerana telah memberikan sokongan dan perhatian sepanjang perbincangan ini. Sebagai masyarakat yang peka terhadap pendidikan, kita perlulah bersama-sama untuk mencari jalan untuk mengatasi cabaran ini dan juga membantu kanak-kanak untuk menguasai kemahiran membaca dengan sepenuhnya mengikut tahap perkembangan mereka. Membaca itu permulaan ilmu, tanpa membaca tiada pintu untuk berjaya. Semoga usaha kita dalam memperkasa kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak akan dapat melahirkan generasi celik huruf yang bukan sahaja mampu membaca dengan lancar dan juga mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan salam Malaysia Madani. Soalan